Pagi semua, hari ini kita teruskan bab 8 bahagian 3. Okey, kita akan bersambung. Okey, 3 lagi lokus yang melibatkan garis lurus. Okey, jika melibatkan satu garis lurus, kena ingat. Okey, tengok yang berwarna hitam. Lokus dia yang berwarna merah adalah sepasang garis lurus yang selari di atas bawah atau kiri kanan. Okey, kemudian yang melibatkan dua garis lurus ada dua keadaan. Jika keadaan itu adalah berselari, maka lokus kita adalah garis lurus selari di tengah. Okey, kalau dua garis lurus itu bersilang, okey, maka lokus kita adalah pembahagi dua sama sudut. Jadi kita tengok pelbagai soalan. Okey, kita tengok satu garis dulu. Okey, lokus bagi titik P dengan keadaan sentiasa berjarak 2 unit dari MK. Tengok dulu MK dari last. So, kita nampak dua huruf, maksudnya dia adalah satu garis. So, kalau satu garis, kita nak lukis satu pasang garis selari. Jadi, kita kena dapat maklumat jarak tetap daripada MK. 2 unit. So, last kita kena tahu nama lokus ini. Tengok depan P. So, bila dapat grid, senang kita nak lukis 2 unit dari atas bawah MK. Okey, itulah lokus bagi titik P. Okey, kalau soalan dia tak bagi grid, maka susahlah sikit. Macam yang ketiga, lokus bagi titik P sentiasa jarak EG 1.5 cm. So, kita kena lukis dua garis lurus selari ini tepat selari dengan MK. So, biasa saya dapat jawapan dari pelajar macam ini. Okey, walaupun kita dapat lukis tetapi sebenarnya tak mengikut konsep garis di mana dia terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 titik. Daripada video ni nanti you akan nampak dia sambung dari garis ke garis. Okey, titik yang sepatutnya kita akan nampak cross, baru tepat. Okey, so saya akan tunjukkan supaya tak ada pelajar yang hantar jawapan ini lagi. Okey, yang pertama, okey, dia nak lukis 4 cm daripada AB, selari. Jadi, cuba tengok dia buat macam mana. Okey. Dia buat 2 semi bulatan. Okey, lepas tu dia sambung. Okey, sambung dari bucu garis ke bucu garis. Ini tak tepat ni. Okey, kalau kita tak nampak betul, dia akan sengit ni. Okey. So, yang kedua, dia buat macam ini. Okey, ukur 4 cm. Buat lengkok macam ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, atas bawah. Okey, kemudian dia sambung gitu je. Ini tak boleh ya. Jangan hantar jawapan macam ini. Okey, sebab apa? Okay, walaupun kita dapat lukis garis selari, tetapi dia tak menepati konsep garis di mana satu garisan dia mesti dibentuk daripada sekurang-kurangnya 2 titik. Titik itu dalam cross, baru tepat. Okey? Okay, jadi kita tengok macam mana kita nak lukis. Complicated sikit, tetapi semua kemahiran kita sudah belajar. So, kita cuba tengok, okey. EG 1.5 dari EG. Atas bawah garis lurus yang berselari dengan dia. Jadi, cara dia kita akan lukis garis berserenjang di atas E dan G. Okey, daripada E, okey, kita lorekkan jarak sama dari E. So, kita dapat 2 titik. Di 2 titik ini, kita akan bina garis berserenjang. Dan bila kita sambung 2X ini, kita dapatlah. Kemudian kita akan ulang step yang sama di G. Okey, dapatlah. So, di sini barulah kita boleh ukur 1.5 cm daripada garis EG. Okey, kita buka jangka lukis. Dan kita ukur pada pembaris 1.5 cm. Kita bawa ke titik E. Lorek pada garis berserenjang tadi. Atas bawah. Atas G, bawah G. Baru kita boleh sambung. Tengok ni. Ni panggil titik ni. Cross, baru kita panggil titik. So, titik ini sambung dengan titik ini. Jadilah satu garis. Atas satu, bawah satu. Inilah. Baru kita panggil lokus P. Okey, lagi satu cara, okey, kita boleh guna
Kalau you malas nak sambung garis tepi, rasanya cikgu nanti garis sengit, you boleh guna cara ini. Okay, kita akan bentuk sudut tegak. Okay, banner dulu. Ni rainbow. And then, jangan ubah bukaan, jangan lukis terus je. One step. Okay, ini lorekkan yang pertama. Kalau kita sambung kepada E, dia adalah 60 darjah. Okay, kita teruskan lagi dengan bukaan yang sama. Sambung dekat E, dia adalah 120. So, cuba tengok 120 dengan 60 tengah dia 90. So, daripada dua titik ini, kita dapat titik tengah di atas. Okay, pembahagi 2 sama. Itulah sudut tegak. Nampak? Ini sudut tegak. Okay, jadi kita ulang step yang sama di G. Kita dapat juga garis lurus yang berserenjang di atas E dan G. So, barulah kita ukur 1.5 cm pada pembaris dan bawa ke E. Lorek atas G, lorek bawah G, lorek bawah G. Yang ni baru panggil titik. Sambung dapat titik, sambung dapat titik. Inilah baru kita panggil locus P. Okay, sekarang kita tengok keadaan dua garis. Ada dua situasi. Yang pertamanya selari, yang kedua bersilang. Kita tengok yang bersilang dulu. Okay, yang bersilang, kita kena lukis pembahagi 2 sama sudut. Okay, kita ulang sedikit, imbas kembali apa yang kita belajar sebelum ini. Laraskan bukaan jangka lukis agar tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Mulakan binaan pada titik Q dengan melukis dua lengkungan kecil pada garisan PQ dan garisan QR. Lukiskan lengkungan kecil yang lain berdasarkan dua lengkungan kecil yang dilukis sebelum ini. Satu titik seperti berikut akan diperolehi dengan menggunakan pembaris. Lukiskan garisan lurus yang menghubungkan titik berkenaan dengan titik Q. Okey, jadi itulah cara melukis pembahagi 2 sama sudut. Okey. Jadi kita tengok soalan dia. Okay, locus H dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari QR dan QP. So, 2 huruf, 1 garis, 2 huruf, 1 garis. Jadi, di sini kita ada 2 garis lurus. Jadi, apakah keadaan dia? Daripada gambar raja, kita boleh nampak dia bersilang. Kalau tak ada pun, kita pun boleh tahu dia bersilang. Sebab dia ada Q yang berulang. So, kita boleh potong Q itu sebab di tempat itulah kita akan mula lukis pembahagi 2 sama sudut. Jadi, buat macam tadi, daripada 2 titik ini, kita bentuk lagi cross di depan, sambungkan cross ini dengan Q. Sudah siap. Okay, nama dia locus H. Okay, senang sahaja. Kalau melibatkan 2 garis pula, okay, sini cikgu ada silap sedikit lah. Okay, locus bagi titik Z dengan keadaan jarak tegaknya adalah sama dari PT dan QU. PT dan QU. Okay, jadi kita punya locus adalah satu garis yang selari di tengah. Okay, jadi apa yang kita perlu buat? Jika dia sudah bagi kita kotak, senang saja kita boleh terus lukis pembahagi 2 sama serenjang pada PQ ataupun TU. Okay, ini cara dia. Okay. Okay. So, kita sambungkan 2 cross ini, sudah dapat satu garis lurus berselari dengan PT dan QU. Okay. Dekat sini kalau kita bina pun boleh. Okay. Jadi, itu sahaja. Jangan lupa label locus Z. Okey, jadi sekarang kita akan tengok buku kerja muka surat 63. Kita akan belajar cara menghuraikan locus dengan menggunakan huruf. Senang sahaja. Dan ayat dia jawapan dia semua pendek. Okey, ini adalah satu heksagon yang berada di isogrid dan ada 5 locus yang bergerak di dalam heksagon itu. So, kita nak huraikan dengan guna huruf. Jadi, W yang bergerak dengan keadaan
jaraknya sentiasa sama dari garis lurus FC. Okey, berapa garis lurus yang ada? 1. Kalau 1, kita nak lukis apa? Sepasang garis lurus yang selari. So, kalau 1, kita kena cari jarak tetap. Tapi soalan ini tak ada. Tak ada masalah. Sebab cuba tengok FC. Okey, kita memang hanya ada 2 garis lurus yang selari dengan dia. Iaitu AB dan ED. Dengan jarak yang tetap. Jadi itulah jawapan kita. Okey, AB dan ED. Okey, yang B pula. X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari AB dan ED. So, kita ada berapa garis di sini? 2. Okey, so kalau 2, tengok keadaan dia. AB dan ED adalah selari. Jadi, kita akan bina satu garis selari di tengah. So, nampak tak ada garis selari yang berada di tengah? FC. Okey, jadi jawapan kita adalah FC ataupun CF. Okey, yang C berjarak 3 unit dari AE. Berapa garis yang ada? 1. Okey, kalau 1 biasanya kita nak jarak tetap dari AE. So, ada tak? Ada. Okey. Jadi, AE di mana? AE di sini. Kita boleh lukis garis lurus yang selari dengan AE di kiri kanan. Tapi pemandangan di kanan sudah tak cukup tempat. Jadi, hanya mampu kita bagi nama BD. 3 unit dari AE. Ialah 1 unit. 1 unit, 2 unit dan 3 unit. Kenapa tak nampak itu? Okey. 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 Jadi jawapan kita BD. Okey, kita teruskan dengan D. Z yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari 2 garis bersilang. Bersilang. Okey. Pastinya pembahagi 2 sama sudut. Jadi kita cari dulu kedudukan FE dan ED. Okey, di antara sudut yang besar ni. Okey, sudut di tengah adalah BE. Jadi jawapan kita BE ataupun EB. Okey. Okey, jadi seterusnya kita kejap saya cuba cari yang kenapa saya punya ni tak ada. Oh, sorry. Wait lah. Okey, saya teruskan. Okey, sekarang kita akan belajar cara menghurai lokus. Okey, tadi hurai dengan huruf, sekarang hurai dengan ayat. Okey, kita tengok satu garis dulu. Satu garis, apakah lokus dia? Okey, sepasang garis lurus yang selari. So, sama dengan semalam, kita mula dengan titik yang bergerak ialah satu pasang garis lurus. Okey, so apakah keadaan dia? Dia mesti selari dengan garisan apa? Dan berjarak berapa daripada garisan itu. So, garisan yang terlibat akan wujud 2 kali dan jarak tetap itu kita kena bagi. Okay, contohnya di sini, okay, kita kena lakar, lukis dan hurai. So, untuk lukis lokus ini banyak kerja. Okay, kita kena lukis dulu garis berserenjang. Lepas tu kita nak sambung. Okay, kalau tak mampu lukis macam ni je lah. Okay, saya terima. Okey, kita tengok huraian dia. Okey, lokus X. Okey, titik yang bergerak ialah X. Jadi, lokus X ialah apa? Kalau satu garis lurus sepasang. Garis lurus yang selari dengan garis apa? Yang diberi di sini AB. Dan berjarak 1 cm dari AB. So, ini adalah huraian lengkap dalam bentuk ayat untuk garis lurus. Okey, kalau untuk 2 garis lurus yang bersilang, kita mula dengan titik yang bergerak sentiasa berjarak sama dengan dari 2 garis bersilang, iaitu garis apa dengan garis apa. Senang je. Okey, jadi kita tengok contoh. Ini ED dan EF bersilang, jadi lokus, nama lokus dia X. Sentiasa berjarak sama dari keyword 2 garis bersilang, iaitu CD dan EF. Siap.
Okey, sekarang kita dah masuk bahagian yang paling popular dalam bab ini, iaitu kita akan lukis. Dan biasanya dia akan gabungkan banyak jenis lukis dalam satu rajah. Kita tengok A dulu. X sentiasa berjarak sama dari SP dan SR. Okey. Kenapa tak ada highlighter itu Sebelum ni ada what? Wait Okeylah, tak apalah. Okey, jadi X sentiasa berjarak sama dari SP dan SR. Okey, so daripada dua garis ini, kita pun sudah tahu dia mesti garis yang bersilang sebab dia ada S yang berulang di sini. So daripada rajah di bawah, kita pun nampaklah. Kita pun nampak SP dan SR adalah bersilang. So kalau bersilang, kita akan mula daripada S, bina satu lengkuk. Dan daripada dua titik yang baru ini, kita akan bina cross di depan. So daripada cross di depan, kita sambung dengan S. Itulah locus kita. Untuk B pula, X ialah satu titik yang bergerak di dalam semi bulatan dengan keadaan XM dan XN. Sudah ada yang formula. Kalau ada formula, first kita akan buang dulu locus yang bergerak. Jadi kita akan buang apa? Kita akan buang X. Kita akan buang X. Kita akan buang X. Jadi kita akan nampak dua titik. Satunya M, satunya N. So kalau dua titik, apakah locus dia? Kita belajar sebelum ini dalam titik iaitu pembagi dua sama serenjang. So daripada M dan Q, M dan N, dari M dan N, kita akan bina pembagi dua sama serenjang. Iaitu dari M, kita buat loraikan atas, bawah. Kemudian ulang step yang sama di N, atas, bawah. Jadi kita akan dapat satu garis berserenjang. Cuma di sini ada lagi satu perkara yang kita mesti ambil berat, iaitu di mana locus itu bergerak. X ialah satu titik yang bergerak di dalam semi bulatan dengan keadaan XM sama dengan XN. Ini bermaksud dalam semi bulatan saja, locus itu kita kena guna garis lurus. Kalau di luar semi bulatan ini, kita kena tukarkan dia kepada garis terputus-putus. Saya buangkan dulu ini. Kita tengok semula. Ini dia Boleh nampak tak? Di luar adalah garis terputus-putus. Kita terus dengan dua soalan yang terakhir. X dengan keadaan PQX dan RQX. Sekali lagi kita formula. Dan sekali kita akan buang dulu locus yang bergerak. Kita dapat dua garis di mana Q yang berulang. Jadi kita tahu mesti dua garis lurus yang bersilang. So di Q kita akan bentuk satu lengkuk. Dan dari dua titik yang baru, kita akan bentuk satu lengkuk. Dan daripada dua titik yang baru, kita akan bentuk cross di depan dan sambungkan kepada Q. Itulah locus kita. Kemudian untuk D, X sentiasa berjarak sama dari JK dan LM. Untuk ini, kalau kita tak nampak soalan, kita tak tahu dia bersilang. Sehingga kita nampak baru kita tahu. Sebab dia tak beri titik yang berada di tengah ini. Tapi tak apa, senang je. Bila kita nampak, kita tahulah dia bersilang dan kita kena membina pembahagi dua sama sudut. Jadi untuk kes ini, kita kena bina dua. Yang pertama di antara J dengan L, yang kedua di antara J dengan M. Kemudian jangan lupa label. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sila lengkapkan buku kerja muka surat 63 hingga 65 dan snap gambar 64 sahaja. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.